Perbincangan yang terakhir adalah berkaitan dengan al-akal minal udhiyah, makan ataupun agihannya macam mana tentang al-udhiyah. Sedikit untuk makluman tuan-tuan sekalian, kalau ikut perbahasannya adalah berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Ada dua ayat yang dirujuk, walaupun yang satu ayat tidak berkaitan dengan udhiyah korban, tetapi dalam surah yang sama Al-Hajj, satu ayat 28, satu lagi ayat 36, boleh dirujuk. Hujung ayat itu dia punya naratifnya lebih kurang sama, iaitulah firman Allah Ta'ala, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebahagian daripadanya dan berilah makan kepada orang yang fakir, yang sangat memerlukan. Baik. Ayat yang satu lagi menyebut fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah daripadanya, orang yang melakukan korban, dan berilah makan kepada orang yang tidak meminta, dan berilah kepada orang yang meminta. Kalau ikut ayat yang pertama disebutkan tadi, dua bahagian. Satu, orang yang melakukan korban, satu lagi sedekah kepada fakir. Dan inilah yang kita akan jumpa dalam qaul qadim mazhab Syafi'i. Daging korban itu nanti bila dah dapat semua bahagian kita, bahagi dua, separuh kita makan, separuh untuk kita, separuh lagi untuk fakir miskin. Adapun qaul jadid merujuk kepada ayat yang kedua, iaitulah ini pendapat yang sekarang dipakai, bahagi tiga. Sebab ayat menyebut makan, maknanya tuan yang berkorban itu boleh ambil dan juga makan. Kemudian berilah kepada orang yang tidak meminta, berilah makan kepada orang yang meminta. Maknanya ada tiga bahagian. Jadi dicadangkan 1/3 yang berkorban ambil, 1/3 dia sedekahkan kepada fakir miskin, okay? Dan 1/3 lagi dia sedekahkan kepada siapa-siapa saja, saudara mara, jiran, tetangga, kawan, walaupun mereka ini kaya dan tidak fakir miskin. Okey. Sekarang bagaimana pula sekiranya kita ambil banyak ataupun kita ambil semua sekali, makan seorang-seorang? Yang ini ada perbahasan. Kedua-dua ayat tadi menyebut, yang satu direct menyebut secara jelas fakir miskin, yang satu lagi orang yang meminta-minta. Jadi orang minta-minta ni dikategorikan kepada miskin. Jadi bahagian daging korban itu mesti ada portion ataupun bahagian kepada fakir miskin, walaupun sedikit. Dalam kitab Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi menyebut yajibut tasadduqu bi syai'in yutlaqu alaihil ism. Wajib bersedekah daripada bahagian dia itu, wajib sedekah, maksudnya kepada fakir miskin, asalkan tercapai maksud perkataan sedekah. Jadi maknanya walaupun bagi pada seorang, bagi sekilo pula tu sikit, 15 kilo, 14 kilo dia ambil, 1 kilo saja, ini pun sudah memadai kerana sudah mencapai maksud sedekah. Kemudian ada huraian, tengok dia punya wording daripada Imam An-Nawawi. Idza ataupun in akalal jami', sekiranya orang yang berkorban itu ambil dan semuanya dimakan. 15 kilo tu 15. Tulang-tulangnya semua sekali pun dia ambil, masak, dia makan. Sekiranya berlaku begitu, dia makan semuanya, lazimahud dhaman, wajib untuk bayar ganti rugi. Sebab portion itu mesti ada untuk fakir miskin. Jadi kena gantilah. Contohnya keluarkan sedikit duit, RM15 ke RM20 ke, kita ambil contoh sekilo. Sikit lah tu sekilo kan. Kita ambil 14 kilo. Sekilo berapa? Sekarang harga fresh katalah RM35 ataupun RM40 lah katakan. Dah lama tak beli kat pasar kan, nasi online aja, bayar pula transfer. Memang tak perasan lah.
Baik, RM40. Ambil RM40, cari fakir miskin, bayar kepada fakir miskin. Jadi niatnya apa? Ganti kepada daging korban yang sepatutnya kita serahkan kepada mereka. Seterusnya, tuan-tuan sekalian, orang yang berkorban, diambil bahagian dia itu sunat. Makan sebahagiannya, masak dan makan sunat, ambil barakah. Tidak boleh jual, sama ada yang mentah ataupun yang dah dimasak. Orang yang dapat, dia kena tahu dia bukan miskin. Contohnya dia tahu dia bukan miskin, nama kat lembaga zakat pun tak ada, tapi dapat juga daging korban. Biasa kita dapat kan, sebab kita ahli qaryah. Ini juga kumpulan yang tidak boleh jual daging korban. Baru ni ada orang tanya, Ustaz, bahagian korban saya, sebahagian saya ambil, kemudian sebahagian lagi saya nak jual kat supermarket, dia nak jual. Jadi yang dijual tu tak boleh lah, kena ganti balik. Sebab apa tuan-tuan sekalian tak boleh jual? Orang yang berkorban terutamanya, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyatalah. Siapa yang jual bahagian kulit korbannya, maka tiadalah korban baginya. Maknanya tak sah korbannya. Apa dia punya gambarannya? Begini, RM700 satu bahagian kita dapat, inilah korban. Tiba-tiba kita jual kulit, katalah harganya RM50. Jadi dia telah mengurangkan daripada 700. 650 dapat tak bahagian korban? Tak dapat. Itulah maksudnya dia sebenarnya tidak berkorban. Okey. Yang boleh jual daging korban yang dia dapat adalah orang fakir miskin sahaja. Dia boleh jual. Sebab apa? Dia dapat banyak, sebab dia adalah kumpulan yang wajib dapat. Orang korban dia dapat, orang tu korban dia dapat. Tapi kita yang tak miskin ni, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Okey. Jadi bila banyak dia dapat, antara hikmahnya ialah dia mungkin tidak perlu daging, yang dia perlu adalah duit. Sebab itu mereka dapat daging korban atas dasar pemilikan at-tamlik. Orang yang memiliki akan boleh untuk jual bahagiannya. Kita pula dapat kerana hadiah daripada orang yang berkorban.